Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sidang penonton yang dirahmati Allah. Salam sejahtera Ustaz Munawir Muhammad Noor, Nabila Idris, Muhammad Amirul, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti sekarang ni. Saya bersiaran langsung dari luar kawasan sebenarnya, ya. So betulkan sedikit. Okey. Oh, ada. Sekejap, nak betulkan sedikit. Alright. Okey, please share. Please share sebanyak mungkin perkongsian pada malam yang berbahagia ini. Kalau saya betulkan sedikit. Okey. Amatur saja. Okey, bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita berkongsi tajuk pada malam yang berbahagia ini dengan satu tajuk yang berkaitan sedekah. Sedekah yang kita lakukan dan tak luak pun duit tu. Tajuk lebih kurang macam itulah. Dan saya mulakan pada malam ini dengan satu ayat daripada Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Baik, ayat ni sebagai pembukaan kepada perbincangan kita, indikator pada tajuk kita pada hari ini. Dan insya-Allah dalam tempoh lebih kurang setengah jam ini kita akan berkongsi. Kalau ada soalan, sekiranya ada soalan, anda boleh share. Anda boleh tekankan komen di situ soalan-soalan yang berkaitan dengan sedekah ataupun wakaf ataupun zakat. Anda boleh tanya. InsyaAllah kita ada juga yang mengikuti kita ni, pegawai-pegawai MAIB yang akan boleh menjawab atau memberikan link kepada jawapan terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan, insyaAllah. Sedekah, ya. Sedekah dia tak luak pun duit kita. Itu benarlah. Dia kita ambil daripada ayat Al-Quranul Karim, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa yang kamu nafkahkan daripada harta benda kamu itu, Allah akan berikan galas ganti atau balasan kepada apa yang diinfakkan. Ini sangat dia panggil chemistry. Chemistry daripada orang yang suka memberi, dia akan menerima lebih daripada apa yang diberi. What you give, you get more. You give more, you get back more. Cakap orang putih pula, ya. Baik para hadirin rahmati Allah. Saya tak perasan yang ni. Mungkin ada kesilapan kat sini. Topik keluarga sakinah. Saya nampak yang cedok ilmu je hari ni, frame ni, ya. Jadi yang sebenarnya tajuk kita adalah berkaitan dengan sedekah, ya. Baik para hadirin. Sedekah tu apa maksud sedekah? Sedekah adalah berkaitan dengan daripada perkataan sadaqah. Sadaqah tu apa bahasa Arab? Dia panggil
sadaqah, membenarkan. Sadaqah, sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang pembenar. So sedekah ni datang daripada hati, daripada jiwa kita. Apabila memberi sesuatu perkara itu datang daripada keikhlasan. Bukannya saja suka-suka, tak. Dia datang daripada perasaan, daripada empati, daripada simpati kita kepada sesuatu perkara, lalu kita mengeluarkan sedekah. Para hadirin rahmati Allah. Itu ta'rifan sedekah. Jadi ayat yang kita baca, sedekah ni antara persoalan yang ramai orang tanya, adakah sedekah itu mesti disembunyikan? Ya, sedekah itu mesti disembunyikan. Boleh tak kita zahirkan sedekah, tunjukkan sedekah di depan orang ramai? Boleh tak kita sembunyikan sedekah daripada diketahui oleh orang ramai? Dua-dua keadaan ini dirakamkan pada ayat yang saya kongsikan tadi, surah Al-Baqarah ayat 271. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, "In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu secara terang, itu dibolehkan, agar ianya menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Maknanya kita zahirkan sedekah kita itu boleh saja. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kita sembunyikan sedekah itu dan kita berikan kepada orang fakir, itu pun boleh, fa huwa khairul lakum. Yang paling penting daripada sedekah, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, diampunkan dosa kamu. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Saya betulkan sikit sebab saya tak berapa nampak. Okey okey. Baik, Pak Hazin yang rahmati Allah. Okey. Ini macam mana? Sebab kita amatur saja ya. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam Okey, clear Baik, para hadirin, itu satu perkara tentang sedekah Berikutnya saya nak kongsikan apakah bentuk sedekah yang bila kita lakukan. Semua orang maklum, tuan-tuan nak sedekah dalam bentuk yang sedikit ataupun bentuk yang banyak. Tapi Nabi dia memberikan satu petunjuk, satu penjelasan kepada kita antara bentuk-bentuk sedekah yang digalakkan oleh Nabi SAW ada beberapa perkara. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada, kalau di sini dititipkan lebih kurang ada 8 perkara yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW dalam sedekah. 8 perkara. Apa dia 8 perkara itu? Saya baca matan hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni as-sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautih. Ini hadis yang panjang daripada Abu Hurairah. Apakah 8 perkara yang Nabi sebut sangat dituntut sebagai orang beriman daripada kita melakukan sedekah, daripada amalan yang baik untuk kita lakukan? Apa dia 8 perkara itu? Yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan disebarkan. Itu yang pertama. Sedekah yang paling bagus, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu juga disebarkan. Selama mana ilmu itu disebarkan, maka selama itulah pahalanya berpanjangan, sedekahnya berpanjangan. Sebab itu gelaran kepada sedekah, sifat kepada sedekah itu adalah jariah. Dia macam air. Air ni tak putus, dia mengalir. Itulah sifat sedekah. Maka begitu jugalah orang yang kelebihan kepada orang yang sedekah ni, implikasinya pun berpanjangan. Pahalanya berpanjangan. Rezekinya berpanjangan. Umurnya panjang. Ya, kesihatannya baik insya-Allah. Kerjanya konsisten insya-Allah. Kesan daripada apa? Sedekah yang dilakukan,
Ya, kesah itu ilmu, ya. Ilmu sangat digalakkan kita untuk melakukan sedekah. Sebab itu perkongsian pada malam ini adalah satu bentuk ilmu. Tuan-tuan kongsikan, panjang-panjangkan. Mudah-mudahannya kita yang share, kita yang kongsi ini mendapat pahala seperti mana perkongsian yang saya kongsikan pada malam ini. Allah terima, ya. Allah terima amalan kita pada malam ini, insya-Allah. Yang kedua, antara bentuk sedekah yang sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak saleh yang ditinggalkan. Anak saleh. Anak saleh, anak yang baik. Kalau anak perempuan dia panggil salihah. Anak yang saleh, kenapa Nabi sebut anak saleh itu sebagai satu sedekah kita? Kerana anak saleh ni kalau dia membesar dalam keadaan pahala itu sampai kepada kita. Kita ajarkan dia Quran, kita ajarkan dia dengan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ajar dia dengan akidah, kita ajar dia dengan syariah, kita ajar dia dengan akhlak, kita ajar dengan CV yang baik, moral yang baik. Selama mana dilakukan perkara itu, pahala itu berpanjangan kepada kita. Ia adalah satu bentuk sedekah yang paling agung. Maka kita kena siapkan, kita kena kadarkan anak-anak kita, keluarga kita, anak buah kita, anak murid kita, pelajar kita, mereka yang saleh dan salihah. Maka selama itulah, kalau mereka menjadi saleh dan salihah, pahalanya berpanjangan kepada kita. Ini antara sedekah yang kita boleh laksanakan. Maka kalaulah untuk jadikan anak saleh dan salihah itu terpaksa kita membayar sesuatu, ya. Umpamanya lah, kita nak pergi ke sekolah agama hari ni, duit. Hari ni duit. Sekolah rendah agama berduit. Sekolah menengah agama duit. Nak pergi ke tahfiz duit. Itu yang terpaksa kita korbankan untuk mendapat sedekah yang jariah. Kesan yang jariah berpanjangan. Maka ingatlah, pelaburan itu adalah pelaburan yang sangat berbaloi. Pelaburan yang sangat berbaloi. Ada setengah orang dia ambil mudah. Dia kata tak apalah, aku tak penting pun apa semua ni, janji sekolah free, pendidikan macam mana tu aku tak kisah. Janji free semua. Contohlah, dia tak nak korbankan sedikit duit daripada dia untuk anak dia pandai Al-Quran, anak dia pandai dalam ilmu mengenai akidah, syariah, kan. Dan bukan itu sajalah, nak pandai, tak nak korbankan duit anak dia pandai dalam bidang matematik. So jangan kita skopkan hanya pendidikan agama saja, ya, agama, tapi kita tak nak korbankan anak kita pandai dalam ilmu-ilmu kemahiran dan sebagainya. Kita tak nak korbankan dengan anggapan membazir. Tapi kalau kita keluarkan duit dengan tujuan supaya anak ini menjadi anak yang saleh, maka ia adalah sedekah yang jariah. Nabi sangat galakkan pendidikan anak. Yang ketiga, para hadirin, antara sedekah jariah yang paling agung, ini kita amalkan sama-sama, ya. Amalkan sama-sama. Antaranya juga adalah Mushaf Al-Quran yang diwariskan, kata Nabi. Dalam matan hadis sebut, wa mushafan warathahu. Mushaf Quran itu yang diwariskan. Maknanya kita wakafkan. Yang kita baca dah tentulah. Ataupun kita baca yang kita punya itu, berikan kepada anak-anak kita untuk meneruskan pembacaan, umpamanya, ya. Lagi apa lagi? Ataupun diwakafkan. Kalau kita dapati mana-mana lah. Contohnya kita ada buat wakaf Al-Quran umpamanya. Kita tahu tentang hal itu. Kita wakafkan. Yang kita pun kita dapat pahala, insya-Allah. Orang yang membacanya, bayangkan, kalau yang membaca itu di kalangan huffaz Al-Quran, di kalangan yang membaca itu adalah di kalangan anak-anak yang belajar Al-Quran, maka pahalanya sentiasa berpanjangan. Jadi kita pastikan yang kita wakafkan itu ada pembacanya, ada orang yang sentiasa menjaga Al-Quran itu. Yang keempat, wa masjidan atau masjidan banahu, kita wakafkan untuk pembinaan masjid. Bayangkan, penggunaan masjid itu digunakan oleh orang ramai. Bukan hanya solat-solat fardu, kadang-kadang untuk program ilmiah, untuk program kemasyarakatan dalam masjid. Selama itulah pahalanya berpanjangan.
maka duit yang digunakan itu, Masya Allah, jangan kita menganggap ianya pembaziran. Sebaliknya adalah pelaburan yang sangat berbaloi. Sangat berbaloi untuk kita lakukan. Itulah sedekah yang berpanjangan. Yang kelima, au baitan libni sabil. Yang kelima adalah membina rumah untuk musafir yang terputus perjalanan. Nah, ini Ibnu Sabil ni orang yang terputus bekalan, terputus kewangan, duit bagi meneruskan perjalanan. Kita sediakan satu rumah, kita wakafkan ni. Itu pun memang adalah rumah wakaf umpamanya. Di tengah surau dia buat rumah wakaf. Tujuannya bagi orang yang terputus bekalan, yang tak ada penempatan, tak ada duit nak masuk hotel, dia boleh tidur situ. Ini juga pahala yang berpanjangan. Yang kelima, antara sedekah yang hebat, yang sangat agung adalah sedekah tentang nahran ajrahu. Ya, disedekahkan sungai yang mana sungai ini dialirkan. Sungai itu mengalir. Selama mana sungai itu mengalir, dia buat aliran yang cantik untuk kegunaan orang ramai. Dia buat empangan pula. Adanya membasuh kain daripadanya, mana terusan itu terusan yang cantik, maka pahalanya berpanjangan. Ya. Yang ke-8, sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Ini sedekah yang sangat agung. Sedekah yang dikeluarkan daripada harta ketika dia sihat dan dia hidup. Semua itu akan dihubungkan dengan setelah dia mati. Ini sebab itu dimaksudkan sedekah yang berpanjangan, sebab dia akan dihubungkan sampai dia mati. Para hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dipetik daripada riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan boleh tengok riwayat itu. Juga disebutkan oleh Imam Bahaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Ibnu Al-Munziri. Para hadirin rahmati Allah. Jadi saya nak bagi saya nak ambil satu dua lah daripada bentuk wakaf yang dilakukan oleh para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Antaranya Uthman bin Affan, air ya, kalau diwakafkan air. Air ni paling hebat lah. Kalau di zaman sahabat dulu, Uthman diwakafkan telaga. Hasil daripada saranan Nabi SAW. Nabi bila masuk Madinah, telaga-telaga, loji-loji yang berada di Madinah ini kebiasaannya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menguasai telaga-telaga hebat ni, loji air ni. Sebab itu kita puji kalau ada sekiranya di kalangan kita, di kalangan orang Islam, kalau kita di Malaysia, orang Melayu menguasai syarikat-syarikat air. Sebab itu legasi air ini, logistik air itu mesti dikuasai oleh orang Islam. Nabi pun memberikan saranan kepada para sahabat mesti menguasai air di Madinah Al-Munawwarah. Mesti kuasai. Jadi para sahabat mendengar saranan Nabi. Nabi kata ada satu telaga yang sangat hebat ya di Madinah itu, iaitu dia panggil Bi'ru Rumah, yang dikuasai oleh orang Yahudi. Bi'ru Rumah. Saya bawa kepada sebahagian daripada penonton kita yang pernah ikut saya ke Madinah, saya ceritakan tentang Bi'ru Rumah. Air yang Nabi kata paling best, paling sedap. Selepas air Zam-Zam tu, kira di Madinah ni, air yang paling best adalah air Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah ya. Kemudian Nabi pun beritahu sahabat, siapa yang boleh membeli telaga itu dari orang Yahudi, maka kemudiannya dia wakafkan, disedekahkan. Orang yang mengambil air itu pula, maka dia akan dapat pahala bagi setiap air yang diambil daripada air wakaf itu. Dan kelak dia akan minum air daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Balasannya syurga. Balasannya minum daripada air syurga Allah Subhanahu. Besarlah balasannya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum tak ada orang lain yang kaya ya selain daripada Uthman bin Affan dan nama-nama yang hebat yang lain. Antaranya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman menerima cabaran Nabi SAW, lalu Sayyidina Uthman bertemu dengan orang Yahudi, deal. Dia deal dengan orang Yahudi untuk membeli Bi'ru Rumah. Orang Yahudi ni tak nak jual, dia kata tak boleh, aku dah boleh dapat. Dia boleh dapat ya satu
satu jak air dia boleh dapat lebih kurang saya 10 dirham macam tu lah. Saya tak ingat berapa dirham, tapi setiap air tu dia kena bayar satu jak air. Jak tu 1 dirham. Bayangkan orang Madinah kena bayar. Ya. Agak mahal lah. 1 dirham ni agak tinggi nilai dia. Jadi kata Yahudi aku beli telaga dia tak nak jual, ya. Jadi kata Osman, baik, kalau kau tak nak jual semua, kau jual pada aku separuh daripada telaga itu. Separuh telaga itu dalam konsep pajakan lah kita faham, ya. 12,000 nilainya. 12,000 dirham nilai dia. 12,000 dirham, ya. Agak mahal, dan kita boleh katakan itu macam harga Yahudi lah. Harga Yahudi. Asal usul kita sebut harga Yahudi itu daripada situ lah. Rasa saya lah. 12,000. Jadi Sayyidina Uthman offer kepada orang Madinah. Sayyidina Uthman kata, siapa yang nakkan air, sila datang pada hari aku. Sebab dia dealing tu dengan orang Yahudi, dia orang gilirkan hari. Ya, macam mana, sebab dia ambil separuh je kan. 1 hari atau kata 2 hari. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Disebutkan dalam kisah kali ini. Jadi 2 hari untuk Sayyidina Uthman, 2 hari untuk orang Yahudi. Pada hari giliran Sayyidina Uthman offer. Sayyidina Uthman kata, 2 hari aku ni kau ambil lah. Tu cakap orang Perak pula, ya. Simpan air tu untuk 2 hari ke, terpulang berapa hari kemudian, storagekan air tu. Giliran si Yahudi tu tak ada orang datang daripada Sayyidina Uthman, sebab Sayyidina Uthman wakafkan. Orang Yahudi tadi tu dikira setiap gallon air tu dikira satu dirham. Para hadirin, ya. Jadi tak laku. Mari orang Yahudi, giliran dia tak ada orang pergi beli. Sayyidina Uthman, orang beratur, queue panjang nak ambil air Sayyidina Uthman. Mari pula giliran orang Yahudi, tak ada juga. Sehingga dia rasa dia dah kena lah dengan Sayyidina Uthman ni. Uthman ni bijak, dia orang peniaga, bukan sekadar peniaga, dia juga penginfak yang cukup luar biasa. Dia menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Yahudi pun surrender. Dia kata, Sayyidina Uthman, kalau kau nak beli, kau belilah terus. Aku jual. Hari tu 12,000. Kali ni yang bahagian aku tu 8,000 saja aku jual. Ada riwayat kata digandakan pula, ya. Jadi jumlahnya 20,000 dirham dijual, ataupun dinar, ya. Dijual dengan harga yang cukup mahal kepada Sayyidina Uthman. Tapi Sayyidina Uthman beli kerana Sayyidina Uthman inginkan pahala, ya, inginkan mardatillah, keridaan Allah SWT, dan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, agar nantinya dia dapat minum daripada air telaga Kautsar, daripada air tajri min tahtihal anhar, daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak itu? Itu bentuk wakaf air. Hari ni tuan-tuan di Malaysia tak adalah telaga-telaga tu, tapi kita boleh konsep hari ni. Umpamanya filter air, kita boleh letak filter air di masjid, kita boleh letak filter air di rumah kebajikan, rumah anak yatim, kita boleh letak filter air di sekolah-sekolah, ataupun di RNR kalau siapa nak wakafkan, ya, tempat-tempat persinggahan Ibnu Sabil tadi tu, iaitu orang terputus bekalan umpamanya. Letak filter ni salah satu konsep yang diamalkan oleh Nabi dan juga para sahabah ridwanullahi alaihim ajmain. Air, konsep air. Saya di Kemboja, para hadirin, tak putus, alhamdulillah, ramai orang minta untuk menyalurkan bagaimana kita nak salurkan air di perkampungan-perkampungan miskin. Di Kemboja, di Cox's Bazar, ya, Bangladesh, di tempat-tempat miskin, negara-negara lain miskin. Alhamdulillah. Kenapa begitu berlakunya? Kerana kita nak salurkan air yang bersih, air yang boleh sampai kepada mereka yang amat memerlukan, ya, amat memerlukan. Begitulah juga Majlis Agama Islam Perak. Majlis Agama Islam Perak bukan hanya sekadar menyiapkan air, tapi menyiapkan rumah, ya, rumahnya dalamnya ada piping, ada plumbing, ada tangki, water pump, semua ada.
Ini untuk apa? Membantu orang-orang miskin memperolehi kehidupan dan air. Senang cerita ya. Memperolehi kehidupan dalam hidupnya. Para hadirin rahmati Allah, ini konsep di zaman sahabah. Wakaf, infak, kita lakukan lillahi ta'ala. Ya, itu pertama sekali. Letakkan, mengharapkan keridhaan Allah. Nak wakaf dalam bentuk lain, silakan. Di negeri Perak ini betapa banyaknya tanah-tanah wakaf yang perlu dimakmurkan dan diimarahkan. Saya nak buat satu cerita tentang siapa yang ada tanah diwakafkan. Kepentingan wakaf. Wakaf tanah ni tujuannya untuk dimakmurkan dan diimarahkan. Dan kembali kepada pembangunan kesejahteraan ummah. Itu tanah tu. Tanah tu tadi boleh diimarahkan, dihidupkan dengan aktiviti-aktiviti institusi pendidikan umpamanya, aktiviti-aktiviti keagamaan dan kenegaraan. Boleh pelbagai konsep tanah ni. Jadi Majlis Agama Islam menguruskan tanah-tanah wakaf. Saya teringat satu kisah, kalau tuan-tuan perasan ya. Ni Kuala Lumpur lah, luar daripada negeri Perak. Di Jalan Perak. Ada satu tanah yang cukup mahal, 1.5 hektar saja keluasannya, bukannya berpuluh beratus hektar. Di jalan dekat dengan KLCC, dekat dengan Mandarin Oriental Hotel. Mana tanah kat situ kalau kira kaki persegi ni, mahal lah, senang cerita. Satu kaki persegi itu dah mungkin puluh ribu lah kot, kan? Satu kaki persegi saja. Jadi ada satu tanah ini yang dulunya tahun 1940-an dibeli oleh satu orang pedagang daripada India yang sudah pun mendapat kerakyatan di negara kita lah. Dia berniaga di negara itu. Asalnya dia berniaga di tempat itu. Asalnya dia peniaga saja. Dia bawa, kalau 40-an ni mungkin bawa apa orang kata macam beca tu kan. Bawa beca, jual dalca, jual kari, nalerka kan. Jadi makanlah, orang makan kat semestilah nasi dalca, nasi kari. Tapi jalan saja, akhirnya dia membeli tanah kat situ. Dan Kuala Lumpur satu ketika dulu murah lah tanah tu, mungkin satu kaki persegi berapa ringgit saja, kan? 40-an. Selepas merdeka, selepas bertahun-tahun, akhirnya tanah itu telah naik harga lah. Dan nama orang ni namanya Ahmad Dauji. Tuan-tuan boleh Google ya, ataupun searching dalam maklumat internet. Ahmad Daudi, tak silap saya, Ahmad Daudi Dojobai ataupun Dojobi. Sebutan dia susah. Dia orang India lah, daripada India asal dia. Jadi 1980-an sekitar begitu, dia dah tua lah. Dia dah beranak pinak kat situ. Dia dah tua. Dan dia pernah wasiatkan kepada ahli keluarga dia. Dia kata satu masa nanti wakafkan tanah ni. Wakafkan tanah ni. Dia nampak dah, orang ni orang yang nampak masa depan lah. Dia boleh bayangkan masa depan tu macam mana. Jadi dia kata wakafkan tanah ni. Akhirnya tanah itu ya, pada 1980-an dia beli dulu mungkin berapa ratus, berapa ribu sajalah dia beli. Nilai 1.5 hektar. Waktu dia meninggal tu, tanah itu sudah pun bernilai 34 juta. Ya, 1980-an, tak silap saya 1987. 1987. Nilai tanah itu 35 juta. Kemudian mahkamah telah menentukan bahawa tanah itu mesti diberikan, ya, bila dah wakaf ni mesti menjadi hak milik Majlis Agama Islam. Di semua hartanah wakaf diduduk bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam dan wakaf, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu negeri tersebut. Cerita di sini Kuala Lumpur lah. Jadi tanah itu pada 80-an sudah menjadi nilainya 45 juta. Kemudian diambil alih oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kemudiannya bila dibangunkan saja, ya, dengan hasil sinergi daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kemudian diambil developernya daripada Tabung Haji Properties, kemudian disewa oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Tanah itu bila dibangunkan saja, dia naik kepada lebih daripada 3 kali ganda, 147 juta nilai dia. Bila dia naik, nilai tanah itu saja, hartanah itu saja.
para hadirin rahmati Allah. Naik harganya, dan bayangkan perbankan Islam dapat dijalankan di situ. Ibu kepada orang kata apa, tabung haji, tabung haji, dia dapat menjalankan aktiviti ekonominya, dan kesan daripada aktiviti ekonomi itu dapat limpahan kepada masyarakat, dapat limpahan kepada pendeposit yang jumlahnya hampir 12 juta. Bayangkan yang kita dapat dividen setiap tahun sebelum daripada ini, dividen hasil daripada perniagaan-perniagaan seperti itu, properties, hartanah, wakaf dan sebagainya. Bayangkan 12 juta mendapat manfaat. Tanah tu kita menganggapnya macam sekakang kera sahaja, 1.5 hektar. Tak adalah besar dibandingkan tanah-tanah yang lain, tapi manfaatnya kepada ummah ini tanpa disedari. Hasil daripada niat yang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Sedekah ni saya sebut daripada awal tadi, datang daripada orang yang ikhlas. Dikeluarkan sesuatu tu tanpa dibayangkan apa-apa untuk dia, melainkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah itu, orang tu dah mati, Ahmad Dauji dah mati, tapi limpahan rezeki hasil daripada perniagaan yang kecil, meniaga nasi ayam dalca, nasi ayam kari, nalar ke, tapi manfaatnya, dia punya kesenangannya itu dunia dan akhirat, insya-Allah. Ini contoh-contoh saya nak gambarkan kepada para hadirin tentang hebatnya infak, tentang hebatnya sedekah yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Sedekah ni mesti datang daripada jiwa, daripada hati, para hadirin. Sebab itu macam mana perkongsian kita malam ni, okey ya? Clear tak clear? Terima kasih Ustaz apa ni Muhammad Hazwan daripada Parit Bunta. Clear dia kata. Alhamdulillah. Daripada saudara kita Abu Faqih. Oh, ni orang wakaf hebat ni. Ya, orang wakaf kita, orang majlis agama kita, orang yang hebat. Tuan-tuan boleh merujuklah. Kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan zakat, insya-Allah perkongsian itu tuan-tuan boleh tanya di sini, dan ataupun PM kami. Kita ada pegawai-pegawai kita yang hebat, pakar-pakar rujuk kita dalam bidang zakat dan wakaf ini boleh berkongsi. Saya kira itu saja daripada saya, ya. Mudah-mudahan manfaat daripada perkongsian kita ini mendapat kebaikan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Punang-punang maaf daripada saya terlalu amatur malam ini. Hampir terlupa, tapi alhamdulillah singgah sekejap di rumah ibunda supaya dapat melakukan perkongsian bersama dengan rakan-rakan FB Majlis Agama Islam Perak Darul Rizwan Zakat dan Wakaf. Sama-sama kita melakukan zakat, sama-sama kita melakukan wakaf lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.